Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Vice Marshal Bersara Mahmud Hussein, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017. Majlis mengadap berlangsung di Qasr Al-Mizan. Majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 terus diadakan di negara ini. Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis tersebut di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin, doa kesyukuran dan sembahyang fardu zuhur berjemaah. Juga hadir Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengarah Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama. Majlis petang tadi berlangsung di Masjid Asy-Syalihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diisi dengan sembahyang sunat hajat, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Juga hadir Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE juga mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis petang tadi berlangsung di Pusat Kegiatan Warga Emas, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Hadir Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Imran, pengurus PKWE Brunei Muara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti bacaan doa kesyukuran. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, lebih 36,000 ujian. Perinciannya akan dimuatkan seketika nanti. Negara Brunei Darussalam akan menentukan tarikh Hari Raya Aidil-Adha atau Hari Raya Korban dengan melakukan penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijrah di seluruh negara esok, Selasa 21 Julai 2020 di beberapa tempat yang telah ditetapkan. Di Menara DST, bangunan Ibu Pejabat DST di Lebuh Raya Tunku, Bukit Aguk Jerudong, Tanjung Batu Kampung Sabun, Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambuk di daerah Tutong. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah akan disiarkan pada malam esok melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperolehi. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, berita perdana malam ini membawakan sembah ucapan daripada warga Kementerian Kesihatan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kita ikuti sembah ucapan tersebut. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patih, warga Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-74 tahun ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih.
Habis hamba ke bawah duli Tuan Patik, ahli-ahli Majelis Mesyuarat Negara dan warga jabatan Majelis Mesyuarat merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-74 tahun ke hadapan Majelis ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Juga bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, sembah ucapan khas juga disembahkan oleh Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam. Kita ikuti sembah ucapan khas tersebut. On the occasion of the 74th birthday of His Majesty the Sultan and the Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, I extend my warmest congratulations and the best wishes to His Majesty. The year of 2020 is a very special one. Since the beginning of the year, the COVID-19 outbreak has been spreading global-wide. Faced with the severe situation, His Majesty made resolute decisions. Brunei has achieved a remarkable progress in curbing this outbreak by mobilizing the whole society, joining in this fight with new technological means. In the fight against the coronavirus, which is the common enemy of humanity, China and Brunei have been standing together, working together, and supporting each other. His Majesty sent letters of condolence respectively to His Excellency President Xi Jinping and His Excellency Premier Li Keqiang. The Bruneian government donated to Hubei, China, with generosity. The Chinese government, Chinese local governments, Chinese Army and the Chinese enterprises donated medical supplies and fund to Brunei. People from the two countries made videos to support and encourage each other in difficult time. The videos have been widely spread and appreciated on the internet. China and Brunei have interpreted the Gombong spirit together in the fight against the epidemic. I was very much touched by the care and the friendship from the people of the two countries towards each other. Under the new normal of epidemic prevention and control, China is ready to make joint efforts with Brunei to continue to promote the bilateral cooperation and friendship between the two peoples. The Chinese embassy in Brunei will continue to do its best towards this end. May His Majesty enjoy good health and continued success. May Brunei Darussalam enjoy greater prosperity and its people happiness and well-being. It is an honor for me to represent the officials and staff of the Royal Thai Embassy and the Thai community in Brunei Darussalam in conveying our sincere wishes of congratulations on the occasion of the 74th birthday anniversary of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. I humbly extend our sincere wishes for His Majesty continued good health and happiness, as well as the everlasting peace and prosperity of the country. I would also like to take this opportunity to applaud the government of His Majesty for successfully controlling the COVID-19 outbreak in Brunei Darussalam. The government has taken timely, extraordinary steps in preventing further spread of the virus to protect all citizens and residents of the country. I especially applaud the highly commendable measures that were introduced by His Majesty government to ensure and secure the welfare and livelihood of the people. His Majesty's graciousness will certainly be remembered in the hearts and minds of the people and further cement His Majesty's image as the people's monarch. As our ASEAN region moves towards post-pandemic recovery, Thailand stands committed to cooperate in order to overcome the adverse economic impact, whilst at the same time remains vigilant to continue effectively control the spread of the virus. I strongly believe our bilateral relations and as ASEAN
will come out stronger as we face this crisis together. In closing, I wish His Majesty and the royal family continue good health and happiness. Long live His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. On behalf of the government and the people of Islamic Republic of Iran, Selamat Hari Kaputraan Kabawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Dawla Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul wa Khair wad-Din Sultan Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam is admirable as a caring ruler for establishing national welfare, minimizing poverty, paying attention to youth, creating jobs, and also as a peace-loving leader in international relations. The Islamic Republic of Iran and Brunei Darussalam, as two Islamic countries, have good relations in the political, economic, and educational fields. At the Embassy of Islamic Republic of Iran in Brunei Darussalam, we are working to expand economic ties between the two countries with the aim of attracting economic investment into Brunei Darussalam, helping to reduce the unemployment of educated youth and diversifying Brunei Darussalam's economic resources. In recent months, the two countries have been involved in the fight against the COVID-19 virus. Alhamdulillah, in Brunei Darussalam, under His Majesty's wise leadership with the proper management of His Majesty's government and the self-sacrifices of all frontliners, the COVID-19 virus have been controlled. I would like to take this opportunity to invite dear people of Brunei Darussalam to visit my country, which is an ancient land with a history of 7,000 years, verified of ethnic groups with natural, historical, cultural attractions, and also scientific and educational capabilities, and benefits from the attractive, modern, and completely halal tourism industry of Iran after global control of the coronavirus pandemic, inshallah. Once again, I congratulate His Majesty's 74th birthday to His Majesty, the royal family, and dear people of Brunei Darussalam. At the end, I would like to express my deepest wishes for longevity and health of His Majesty and the royal families, and also progress, prosperity for the dear people of the abode of peace, Brunei Darussalam. On behalf of my President, Rodrigo Roa Duterte, and the people of the Republic of the Philippines, I wish to convey my warmest felicitations to His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Dawla, Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, on the occasion of His Majesty's 74th birthday anniversary. In these unprecedented times, the inspiring leadership and benevolent wisdom of His Majesty have enabled Brunei Darussalam to successfully weather the enormous challenges being faced by all nations around the world in the midst of the COVID-19 pandemic. For this reason, I and my fellow Filipinos in the Sultanate convey our most sincere gratitude and admiration to the government of His Majesty for taking decisive actions in effectively containing the spread of the virus and in implementing a robust strategy to return to our daily lives under what is now called the new normal. We applaud His Majesty's continuing firm commitment towards the further strengthening of bilateral ties between the Philippines and Brunei Darussalam. In the previous year, the Philippines was privileged to have welcomed His Majesty and the members of the royal family at the 30th Southeast Asian Games held in Manila, where the athletes of Brunei Darussalam achieved the Sultanate's most successful participation
since its hosting of the SEA Games in 1999. In the same token, we sincerely appreciate His Majesty's unwavering support to lasting peace in southern Philippines, as manifested through Brunei's active and valuable participation in the peace process in Mindanao. We also thank His Majesty for the generous hospitality accorded to the more than 20,000-strong Filipino community in Brunei Darussalam, who contribute to the Sultanate's economic development through their exemplary and commendable work ethic. On this auspicious occasion, I wish Your Majesty and the members of the royal family continued good health, happiness, prosperity, and success. Selamat Hari Ulang Tahun Hari Keputeraan and mabuhay. Sementara itu, sembah ucapan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-74 juga disembahkan oleh syarikat-syarikat swasta, persatuan dan pelajar. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Habis amba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili Brunei LNG Sdn Bhd ingin mengucapkan Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Selamat ke bawah Duli Tuan Patik. Ampun beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik. Mewakili anak-anak kapal Brunei Gas Carriers ingin mengucapkan Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Ya Allah, lanjutkanlah usia ke bawah Duli Sultan kekal karar memerintah negara. Daulat tuanku. Daulat. Daulat tuanku. Daulat. Daulat tuanku. Daulat. Kami, hamba-hamba ke bawah Duli Tuan Patik dari Persatuan Pengakap Daerah Tutong menyembahkan ucapan Selamat Hari Keputeraan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Kami pelajar-pelajar Pusat Tingkatan 6 Tutong merafakkan sembah dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Semoga kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Sejang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memegang tampung pemerintahan keamanan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Ketaatsetiaan rakyat jelata terhadap kepimpinan seorang raja berjiwa rakyat adalah peranan penting bagi mengukuhkan keamanan negara yang berterusan sekaligus memudahkan negara terus membangun maju yang boleh dinikmati oleh lapisan masyarakat. Selain itu, aspek pertahanan adalah tonggak penting bagi memastikan keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat terus terjamin. Bersama Aimaduddin Mawang untuk laporannya. Keamanan dan kemakmuran adalah anugerah dan nikmat besar yang dikurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada negara Brunei Darussalam dan rakyat serta penduduknya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sepanjang menyambut awal tahun baharu 2020 telah menekankan kepentingan keamanan dan kesejahteraan untuk pembangunan seperti yang telah dinikmati sepanjang tahun 2019. Tegas Baginda, tanpa keamanan dan kesejahteraan, pembangunan pasti tergendala dan rancangan-rancangan atau usaha-usaha merealisasikan wawasan juga akan terjejas. Justru Baginda juga menyuruh supaya semua lapisan rakyat dan penduduk bersatu padu memelihara keamanan dan keharmonian tanpa ada kecualinya.
Alhamdulillah, Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah seorang yang amat berkaliber, seorang yang amat berkarisma, seorang raja yang amat memedulikan rakyatnya. Dan di sanalah kita ni melihat keamanan itu nampak dari segi kepimpinan baginda yang dicapai melalui contohnya sekarang negara yang sudah merdeka dari tahun 84. Alhamdulillah negara kita ni bukan sahaja merdeka akan tetapi kita ni ada hala tuju. Seperti mungkin yang kita disebut sekarang pada masa ini adalah Wawasan Brunei 2035 ni. Apa yang kita dapat buat adalah satu, dengan mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang ada yang berjalan di negara Brunei Darussalam. Tentunya rakyat dan penduduk perlu mematuhi undang-undang negara dalam sama-sama berganding bahu mewujudkan keamanan dan keharmonian negara. Selaku rakyat dan penduduk, kita perlulah bersyukur menjadi rakyat Brunei Darussalam kerana menikmati keamanan dan kemakmuran walaupun mempunyai rakyat dan penduduk yang berbilang kaum. Ke Bawah Duli benar-benar menjaga keamanan negara kita ni, dan kita ni pun hidup aman damai. Kita sebagai rakyat negara Brunei Darussalam sama-sama menjaga keamanan ini dengan tidak melanggar peraturan-peraturan negara, dan alhamdulillah negara mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Selaku rakyat baginda, hendaklah bersama-sama baginda untuk menjaga keamanan dan dengan tidak melanggar peraturan-peraturan kerajaan dan sentiasa membantu pihak-pihak berkuasa untuk sama-sama menjaga keamanan negara. Tanpa keamanan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan. Rahsia keamanan pula ialah memelihara dan mengamalkan ajaran agama Islam, mematuhi undang-undang serta hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Semoga negara Brunei Darussalam terus aman damai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah kepimpinan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan semoga rakyat serta penduduk sama-sama mendukung hasrat negara menjadi negara Baldatun Taibatun Warabun Ghafur. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Kenangan bersua muka dengan raja yang dikasihi menjadi detik bersejarah dan bermakna bagi seorang juru gambar tempatan, Syazwan Sukri, apabila beliau berpeluang menyembahkan video terbitannya sendiri ke hadapan majlis baginda. Kenangan manis itu juga sekaligus menjadi motivasi kepadanya untuk terus bergiat aktif dalam bidang penerbitan video. Ikuti butiran selanjutnya bersama Liana Suhaimi. I felt the need to go forward not because of it's for my future, but it's for the country's future. Her Majesty helping other people inspire me to help other people, to always contribute to the country, no matter what. So along from 18 to 21, I was being that kid who goes out and take photos, take videos, semata-mata saja. I felt the need of to capture this kind of things that I saw. But then when time evolved, when I was 21, I started to see how can I change my talent into cash, example. So dari sana I saw an opportunity to register a company, which is Memorito. So di sana I just started to do stuff for people. I started to make a video for people. I wanted to help people sebenarnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur atas limpah dan kurnia. Antara karya ciptaannya yang menarik perhatian ramai, video bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-36 yang memperlihatkan wajah-wajah masyarakat Brunei dari pelbagai peringkat. There's no storyline, there's no preparation, there's no nothing. I just came there with one mindset saja, which is the people of Brunei today. I saw the generation of Brunei from toddler, the kids are very, very, very touching. So they are holding hands. So I see the relationship inside everyone. 1 Mac 2020 merupakan detik bermakna bagi Syazwan Sukri dan kru produksinya apabila video mereka diresmikan oleh Raja yang berjiwa rakyat.
on the day the feeling is it's different. I'm 23 presenting a video about Brunei to our king. So it's quite an achievement for me that people acknowledge the video that we did. Okay, and then to also have our beloved king to see the video as well is a quite heartwarming punya feeling. He mentioned to me about never stop, teruskan. Inshallah one day you will do something for the country, inshallah, if you move forward. I would like to say thank you to Kebawah Duli Yang Maha Mulia for always trusting in the belia today, because without you, we are nothing, but together we are a country that is very strong. Sejumlah RM1,000 disumbangkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada mangsa bencana kebakaran rumah yang berlaku di Kampung Lumampas pada 6 Julai lalu. Penyerahan sumbangan tersebut diadakan pagi tadi di Bilik Kunjungan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Dayang Haining binti Mahali, ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran berkenaan. Pemberian bantuan tersebut dihasrat dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian. Negara Brunei Darussalam tidak mencatatkan sebarang kes jangkitan baharu COVID-19. Jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan, hari ini tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 454 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,372 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 245 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 36,038 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu menangani dan membendung penularan COVID-19 di negara ini. Penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM menyerahkan sumbangan berjumlah RM13,608 dan 1,000 keping kupon khas untuk kaki tangan Kementerian Kesihatan untuk servis kenderaan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nur Syafiee bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM, kepada Awang Maswadi bin Haji Mohsin, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Sementara itu, KFC Brunei menyerahkan sumbangan berjumlah RM11,044.56 yang diserahkan oleh Tuan Oi Tiat Huai, Pengurus Am KFC Brunei. Manakala Pizza Hut Brunei menyerahkan sumbangan berjumlah RM3,200 yang diserahkan oleh Dayangku Fatin Nabilah binti Pangeran Tajudin, Pegawai Eksekutif Kewangan Pizza Hut, kepada Awang Haji Abdul Khalid Asari bin Haji Azhari, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas. Dan Dairy Queen Brunei menyerahkan sumbangan berjumlah RM3,400 yang diserahkan oleh Dayang Nur Faizah binti Jaafar, Pegawai Eksekutif Pemasaran Dairy Queen Brunei.
Budaya untuk sentiasa beringat mengenai keselamatan agar tertanam di sanubari para pelajar sekolah antara tujuan sumbangan jaket diserahkan kepada 6 buah sekolah rendah kerajaan. Sumbangan jaket keselamatan ini dikendalikan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Pendidikan. Majlis diadakan petang tadi di Restoran Horizon. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan. Juga hadir yang berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jaket-jaket keselamatan ini adalah bagi kegunaan murid-murid Sekolah Rendah Sabadaran, Sekolah Rendah Bendahara Lama, Sekolah Rendah Sungai Siamas, Sekolah Rendah Pihin Datu Jamil, Sekolah Rendah Tanjung Kindana dan Sekolah Rendah Haji Tarif. Selain itu, sumbangan ini juga adalah hasil sokongan daripada pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada The Beach Bunch, Muara Port Company Sdn Bhd dan Bank BIBD. Turut diserahkan semasa majlis ini barangan dan keperluan sungkup muka kepada para murid oleh Print Mass Advertising. Membentuk sikap kepimpinan diri ke arah melahirkan pelajar yang berwawasan antara tujuan program kepimpinan jati diri bagi pelajar tahun 4 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-7 diungkayahkan. Sehubungan itu, Majlis Penyampaian Derma sempena program tersebut diadakan petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tempurung. 3 orang penerima warga emas terpilih menerima sumbangan berupa kerusi roda. Para penerima ialah Hajah Tangang binti Tasim dan Ampuan Haji Muhyiddin bin Ampuan Haji Adol dari Kampung Menengah dan Awang Budin bin Untung dari Kampung Piasau-Piasau Labu. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan tersebut merupakan hasil kutipan derma daripada ibu bapa pelajar tahun 4 dan juga guru-guru sekolah rendah berkenaan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, ahli-ahli Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara mengadakan Radio Amatur Special Event Station. Perasmian acara tersebut disempurnakan pagi tadi oleh Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Pemangku Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Antara yang dikongsikan semasa acara selama 2 minggu itu, kewibawaan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam menangani COVID-19 serta pemodelan baginda kepada rakyat. Sebahagian lorong di Jalan Raja Isteri Pengiraan Anak Soleha ditutup sementara kepada pengguna jalan raya selama lebih kurang 3 bulan. Sebahagian lorong tersebut ditutup bermula hari ini mulai pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 2.30 petang hingga 4 petang. Manakala sebelah malam akan bermula pukul 10 malam hingga 3.30 pagi tertakluk kepada keperluan. Penutupan sementara satu lorong setiap arah dibuat untuk memberikan ruang kerja-kerja penyelenggaraan, pencatasan dan penerbangan pokok di sepanjang tepi Jalan Raja Isteri Pengiraan Anak Soleha yang akan bermula dari lampu isyarat berhampiran Jalan Istana Nurul Iman menuju ke persimpangan lampu isyarat Jalan Telanai. Sebarang aduan boleh menghubungi talian Darussalam 123 atau Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email Jabatan Kerja Raya pro.npwd.gov.bn. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air dan tekanan air rendah malam ini. Kita ikuti maklumat mengenainya.